Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi nikmat-nikmat kepada kita yang tidak mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan semua kita akan mempelajari surah Quraisy. Surah Quraisy, surah yang ke-106, dan surah ini diturunkan di Mekah. Kita panggil surah Makkiyah, dan ayatnya tak panjang, hanya 4 ayat sahaja. Surah Quraisy ini surah yang mana dinamakan surah Quraisy ini sebab di dalam surah ini ada perkataan Quraisy. Kaum Quraisy ini adalah satu kaum, satu bangsa yang mana ianya adalah satu kabilah daripada bangsa Arab. Bangsa Arab ni dia banyak kabilah-kabilah. Macam kita orang Melayu pun ada kabilah-kabilah. Kabilah mungkin ada nama anak beranak Nik, anak beranak Teku, anak beranak Uweh, anak beranak Cik, anak beranak Encik. Jadi tuan-tuan semua macam kabilah bangsa Arab ni, dia ada kabilah yang dinamakan kabilah ni Quraisy, yang mana mereka ini adalah penduduk Mekah, yang mana keturunan mereka ini daripada keturunan Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Maka daripada keturunan inilah keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni berbangsa Quraisy, orang Arab. Iaitu yang kita lihat Yahudi tak boleh nak terima hakikat ni. Dia duk tunggu, duk mengharap Nabi yang terakhir itu adalah bangsa Yahudi. Sedangkan Allah SWT keluarkan Nabi yang terakhir itu dibangkit di kalangan bangsa Quraisy, orang Arab. Itu tak boleh nak terima, mereka tak boleh terima. Jadi tuan-tuan semua, maka dalam surah Quraisy ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan bangsa Quraisy ni, bangsa yang dimasyhurkan oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Bahasa Melayu Allah tak sebut, bahasa Cina tak ada, bahasa India tak ada, bahasa Quraisy Allah Ta'ala sebut. Kerana di antara Allah Ta'ala sebut, di antaranya mereka ni adalah orang panggil anak beranak Nabi, yang pertama. Yang kedua, mereka ni di antara orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa mereka menjalankan perniagaan, baik dalam musim asyita was saif, baik dalam musimnya, musim panas dan musim sejuk. Kita akan lihat makna sekejap lagi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah ini
Nak jadi mulia kena sembah Allah. Baik bangsa apa sekalipun nak mulia, falyabudu rabb hadzal bait. Maka kita nak kena sedar bahawasanya allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah SWT itulah yang memberi makan dan minum. Semua nikmat-nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa nama bangsa, apa nama keturunan, kalau tidak sembah Allah, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, kaum Quraisy ini juga kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran Karim, tetapi dengan syarat falyabudu rabb hadzal bait. Dan juga kalau kita lihat dalam kitab Al-Khilafiyat Imam Al-Baihaqi ada meriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Talib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana mafhumnya Allah telah memberi kelebihan kepada orang-orang Quraisy dengan 6 perkara. 6 perkara Allah Ta'ala beri lebih kepada bangsa Quraisy. Yang pertama Nabi sebut, sebab yang pertama, aku ni orang Quraisy, Allah beri lebih sebab aku ni dibangkit di kalangan orang Quraisy. Lebihlah bangsa Quraisy ni ada kelebihan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok penjaga, pemegang kunci Kaabah itu bangsa Quraisy. Siapa keluar ni? Bangsa Quraisy ni, mereka ni yang memegang kunci Kaabah tu. Lepas tu dia panggil as-siqayah, pemberi khidmat kepada jemaah haji. Pemberi khidmat kepada jemaah haji yang diiktiraf adalah bangsa Quraisy. Lepas tu kelebihan yang keempat bangsa Quraisy ni, Allah SWT memberi kemenangan kepada bangsa Quraisy ni ketika mana mereka melihat tentera bergajah Abrahah mari nak serang Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mari nak serang itu, ketika itu bangsa Quraisy dah jaga sekitar Kaabah, jaga pintu, bagi makan orang haji. Jadi pada ketika itu Allah SWT memenangkan mereka dengan pertolongannya. Allah SWT wa arsala alaihim tayran ababil, Allah hantar burung ababil untuk menyerang tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah daripada Yaman. Kenapa cerita dia tu? Kenapa mereka tak puas hati? Sebab mereka sudah bina seperti Kaabah di Yaman. Untuk mengharapnya bila mereka bina seperti Kaabah, mengharapnya kita panggil industri pelancongan berjalan maju, berjalan dengan baik di Yaman, tetapi tidak dikunjungi, tak ada orang pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang Arab Mekah pergi kencing dalam Kaabah, yang dibina oleh Abrahah ni, menyebabkan Abrahah ni dendam. Itu cerita yang kedua. Itu sebab itulah Abrahah ni dia import daripada Afrika gajah tak ada tanah Arab ni. Gajah tak ada tanah Arab sebab gajah ni dia tak boleh berjalan pada pasir. Bukan pasir dia. Gajah ni kalau berjalan pada pasir, kalau kata tempat tu tempat yang boleh jereluh, dia akan jereluh. Sebab gajah dia tak boleh kontrol. Sebab tu dah gajah-gajah ni dia duduk penempatan mereka ni, Allah jadikan mereka ni duduk di bukit-bukit tanah kerah. Itu sesuai untuk gajah. Tetapi unta, kelebihan unta ni, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak memerhati bagaimana Allah cipta ibil, unta? Bagaimana Allah cipta unta, Allah buat unta. Bila tuan-tuan kita tengok tapak kaki unta ni, bila dia pijak letak kaki tempat-tempat yang sepatutnya kalau kita letak kaki kita, kuda letak kaki jereluh, tapi unta tak jereluh. Dia tak turun selalu, kaki dia tak ada span.
Dia rasa dulu tempat ni boleh pijak terus ke tak, dia rasa dulu. Sebab tu kaki dia lembek. Itu orang panggil kepekaan Allah. Allah cipta unta ni boleh pergi sejauh mana ribut pasir, lama mana ribut pasir, dan boleh duduk di padang pasir tanpa minum selama 2 bulan. Binatang lain tak boleh, tak minum sehari tak boleh dah. Kuda tak boleh. Tapi unta ni Allah SWT buat special sehingga Allah Ta'ala tanya manusia, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Sebagaimana Allah Ta'ala tanya manusia, wa ilas samai kayfa rufi'at. Cuba fikir bagaimana hebatnya Allah Ta'ala dalam mencipta langit, bagaimana Allah angkat langit yang tidak bertiang. Kita naik kapal terbang sampai ke hari ni, start daripada dulu kita bermula boleh naik kapal terbang. Dulu pergi dengan kapal Mekah, ni pergi dengan kapal terbang. Tak ada kapal terbang teratuk dinding apa ni, tiang langit. Tiang langit tepuh, tiang langit bergegar, tak ada. Kerana langit ini dijadikan tanpa tiang. Bagaimana Allah angkat statik duduk. Kita buat rumah tak ada tiang, mana boleh. Masjid ni banyak tiang. Kadang-kadang masjid tu dengan orang tu banyak, tiang lagi dengan orang. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT suruh manusia fikir, lihat kehebatan Allah SWT kepada langit. Wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat. Bagaimana Allah pacakkan apa ni bukit bukau sebagai paksi kepada bumi supaya bumi tidak bergoncang. Tetapi bila berlaku kiamat, Allah cabut bukit-bukit, gunung-gunung ni, maka menyebabkan bumi ni bergoncang. Jadi bagaimana Allah Ta'ala suruh memerhati kepada keajaiban, kehebatan Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk dia, bukit, langit, wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi ni bagaimana Allah hamparkan. Allah Ta'ala suruh fikir juga, tengok kepada kejadian unta tu. Hebat unta ni, masuk dalam orang panggil senarai-senarai makhluk-makhluk yang hebat Allah cipta. Maka tuan-tuan semua, Allah letak sesuai bagi unta ini di padang pasir boleh duduk, dan juga di bukit buka pun dia boleh duduk unta ni. Itu hebat dia. Baik tuan-tuan semua, kita lihat lagi kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Bangsa Quraisy ni, kerana Allah Taala lebihkan bangsa Quraisy ni, yang kelimanya, kerana mereka ini taat menyembah Allah SWT selama 10 tahun, sedangkan orang lain tidak melakukannya. Allah SWT jadikan mereka ni di antara orang yang dapat menerima Islam peringkat awal di Mekah. Bangsa Quraisy yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melopori, yang memperkenalkan Islam itu, yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun di Gua Hira. Nabi pun berkembangkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, kamu kembangkan, kamu hebahkan, kamu bagi peringatan kepada kaum kerabat kamu Quraisy dulu, anak-anak terdekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Aqrabin itu mana? Hak dekat-dekat, bangsa Quraisy. Sebab itulah mereka menerima Islam ni. Walaupun dalam Quraisy itu sendiri ramai juga yang menentang, tetapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, maka berduyur-duyur bangsa Quraisy ni, orang bangsa Arab ni boleh menerima Islam. Yang keenam, kelebihan bangsa Quraisy ni, Allah menurunkan surah yang mana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan Quraisy. Di ilafi Quraisy, bangsa Quraisy ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Sama juga buah-buah, bila Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, di antaranya wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, buah tin dengan zaitun. Bila kita tengok dari sudut khasiat, maka ia lebih daripada buah-buah lain. Begitu juga Ar-Rumman. Buah rumman ni buah delima. Jadi tuan-tuan semua, bila disebut dalam Al-Quran Karim, maka ianya ada
kelebihan daripada yang tidak disebut oleh Allah SWT. Baik, insya-Allah kita akan membaca surah Quraisy dan kita tadabbur makna insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Huruf antara huruf yang dia panggil keluar angin, tafasyi dia panggil apa ni, huruf antaranya shin. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Ada pernah hamba mengajar dululah, masa-masa hamba sekolah menengah dulu, ada seorang tu datang tu dia tak boleh nak sebut shin. Li'ilafi Quraisy. Kok mana tak boleh nak sebut sh. Kata kalau hamba ayah boleh tak? Cuba hamba ayah syuk, boleh sebut syuk. Kita nak shin tu Li'ilafi Quraisy. Baik, di sini kita panggil tempat-tempat ayat satu baik, ayat yang kedua baik, ayat yang ketiga baik, ayat keempat baik. Di hujung perkataan ini, perkataan yang terakhir ni, kalau kita berhenti, kita panggil maklin. Maklin ni lembut. Sebagaimana kemarin ada sebut. Li'ilafi Quraisy. Kalau kita kerah li'ilafi Quraisy, itu kerah li'ilafi Quraisy was-sayf hadzal bait min khauf. Mana nak kena maklin? Sebelum ya ataupun sebelum waw ada babaris atas, maka kita panggil lin. Baca dia lembut. Khauf siratal ladzina an'amta alaihim. Tu huruf lin saja. Alaihim. Jadi di sini kita lembutkan dia. Quraisyin, bukan Qurai terkasar sikit. Baik. Quraisy kita boleh berhenti, Saif boleh berhenti, Bait boleh berhenti, Khauf boleh berhenti 2, 4, 6. Sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Rihlat asyita, asyita kita mesti ambil 4 ataupun ambil 6, 4 ataupun 5. Allazi mak jaiz, kita boleh pilih 2, 4
6. 2 ataupun 4 ataupun 6. Alladhi at'amahum, alladhi at'amahum, alladhi at'amahum, alladhi at'amahum. Tengok kepada kelajuan kita baca, boleh pilih majaiz 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. At'amahum, mim mati bertemu dengan mim, idgham syafawi, ataupun nama dia yang kedua idgham mislaini ma'al gunnah, mesti gunnah. At'amahum min ju', nun mati bertemu dengan jim. Huruf ikhfa haqiqi ada 15 huruf. 1 jaza saddaqa fathaka data shidhi, ataupun 1 jaza saddaqa fathik data syadha. Boleh belaka. Dan kita nak pukul kok mana boleh, asal ke ingat 15 huruf tu. Sin, ta, jim, zai, sad, dal, qaf, fa, tha, kaf, dad, ta, dha, shin, zal. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf ini ikhfa hakiki, maka mesti dengung min ju', kalau berhentilah. Dan wa amanahum tu sama dengan yang tadi, idgham syafawi ataupun idgham mislaini ma'al gunnah. Yang terakhir min khauf, nun mati bertemu dengan kha, ada 6 huruf izhar halqi, awhin kha'ahu, hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha, awhin kha'ahu. Bila kita tengok nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka kita jelaskan, izhar, zahirkan nun mati ni. Min, jangan dengung, terus jalan, jangan kelecak, jangan neting. Wa amanahum min khauf, mina, na, mina, tak ada mina lah, na tu tak ada. Wa amanahum min khauf. Okay, baik. Itu sedikit sedikit perkongsian berkaitan dengan tajwid lah. Baik, kita tengok makna. Li'ila fi Quraisy, ayat yang pertama selepas daripada basmalah. Basmalah itu tidak termasuk dalam ayat. Adapun Al-Fatihah, basmalah itu masuk dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Tu. Sebab tu kita kena baca basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Fatihah kita kena baca, wajib baca. Kalau kita tak baca, tak sah semaya kita. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sembahyang mereka yang tak baca Al-Fatihah. Maka basmalah dalam surah Al-Fatihah adalah ayat yang pertama. Lepas tu kita dengar di Mekah tu terus alhamdulillahi rabbil alamin. Tak baca bismillah ustaz. Kita kata tapi baca. Dia baca. Bila dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah dia pelah. Dia baca bismillah. Cuma kita tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb. Dia je dengar bismillah. Dia baca. Sebab dia kena baca Al-Fatihah bila kita buka Quran. Basmalah itu ayat yang pertama. Kita panggil sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dari semaya, zuhur, bai, asar, ba'd, kita dah ulang tu sab'ul masani, maka ada 7 ayat. Termasuklah Al-Fatihah itu ayat yang pertamanya adalah bismillah, basmalah. Baik, kita lihat ayat yang pertama.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kerana kebiasaan aman tenteram. Sebab aman. Kebiasaannya mereka ni aman. Kaum Quraisy iaitu penduduk Mekah. Kerana dalam keadaan mereka ni sentiasa Allah SWT beri keamanan. Jadi li'ila fi Quraisy, bangsa Quraisy ni Allah Ta'ala bagi mereka ni aman. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan aman ni, aman tenteram ni, perjalanan mereka berjalan dalam bawa barang-barang untuk diniagakan pada musim sejuk. Asyita ni musim sejuk. Bila kita berada di sana ada musim sejuk, ada musim panas. Tempat kita ni dia panggil khattu al-istiwa. Kita berada di atas khattu ni mana garisan, al-istiwa tu sama. Maka kita gunakan dalam bahasa Melayu garisan khatul istiwa. Khatul istiwa tu bahasa Arab. Khattu al-istiwa itu asal dia, iaitu garisan yang sama. Jadi kita ni berada di khattu al-istiwa, maka kita panas tidak terlalu panas, sejuk tidak terlalu sejuk, kita ni sedang-sedang. Sebab itulah bila panas kita panas lembab. Panas kita lembab. Bila kita berpeluh, oleh kerana khatulistiwa ni pesil dia panas lembab, maka kita rasa berlengah. Panas kita tu berasa berlengah dan keluar bau yang tidak selesa bagi kita. Sebab itulah kita nak mandi. Bila kita berada di sana, di tanah Arab, di Mekah, kita tengok mereka ni tak suka mandi, tak suka macam kita. Sebab itulah bila kita tengok toko-toko hotel ni merizi, ayuh merizi, Masya Allah. Nah, ngili pala tu sebab apa? Sebab kata para air ni para air kuat mandi. Paling kurang 3 kali, paling kurang duduk Mekah. Kalau musim panas kan mandi. Nah, tapi di sana kita peluh pun jebak kita tak bang. Sama juga di Pakistan, di Afghanistan, sama di Jordan, di Mesir. Bila musim sejuk, lagi-lagi tak nak mandi sebab sejuk. Tapi kita sini sejuk-sejuk pun nak mandi juga. Sebab dia panggil kita berada di khattu al-istiwa. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT jadikan bangsa Quraisy ini dalam keadaan Allah SWT bagi kebiasaan mereka ini berada dalam keadaan aman, damai dalam perjalanan. Orang tak kacau. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, yang mana Nabi Ibrahim ini telah doakan bagi penduduk di Mekah ini. Bagaimana Allah Taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Allah SWT makbul doa Nabi Ibrahim. وَرَزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku. Nabi Ibrahim doa dah dulu ni.
Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Tu doa Nabi Ibrahim. Dan berikan rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Siapa dia? Man amana billah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di antara mereka, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, permohonanmu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang. Aku beri fa umatti'uhu, tapi qalila. Aku beri, aku bagi juga. Hok mana tak beriman bagi, Allah bagi. Allah bagi. Tetapi Allah kata fa umatti'uhu qalila, aku bagi bersedap-sedap mereka ini, tetapi qalila, sedikit saja. Sedikit, iaitu bersenang-senang masa atas dunia je. Thumma attarruhu ila adabin nar. Tetapi kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Hok mana yang beriman pada Allah SWT, yang berada di bumi Mekah ini, yang didoa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa keselamatan, kesejahteraan, makan minum, buah-buah. Kita tengok di Mekah, Masya Allah, macam-macam buah ada, macam-macam makanan ada. Sebab doa Nabi Ibrahim ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, ila fihim rihlatash syita' was-saif. Kebiasaan mereka ini Allah bagi keselamatan, ketenteraman dalam perjalanan. Dalam perjalanan, bila mana mereka ini pergi ke Syam, ke Syam pada musim panas, ke Yaman pada musim sejuk. Mereka ni suka berdagang, suka berniaga, suka berbisnes. Tuan-tuan semua, hamba ingat ketika hamba berada di Mesir dulu, hamba rasa peliklah perangai Arab. Orang Arab ni dia suka berniaga. Rupa-rupanya Arab, Pakistan apa semua dia suka berniaga. Kita ni ada suka, ada tak suka. Berbanding hok suka dengan tak suka ni, ramai hok tak suka, dia kata payah, tak pandai, tak minat. Pada dah kita kerja dagang ni boleh dah, tak payah nak berniaga. Bila pergi ke tanah Arab, sama juga amba ke Pakistan pun, amba duduk sana, amba tengok Masya Allah. Kalau kita fikir dengan otak kita, kalau lorong ni tak ada orang, dengan lorongnya kecil, tak payah buka kedai lah, tak ada orang lalu. Kalau berniaga pun tak laku, buka kedai juga. Tuan-tuan tengok di Mekah, pergi di Mekah, bawah kedai sebelah ni kedai, belah ni kedai, kot celah lorong ni kedai, habis. Serba tempat ni kedai habis. Kalau di Pakistan, kalau pergi ke, apa pernah pergi ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Peshawar. Peshawar ni dekat sempadan Afghan. Di sana, bila pergi ke sana, tengok-tengok kedai ruci. Ingat kau jualnya, ingat kau coklat ya. Tengok-tengok apa dia ni, dalam kotak ni. Lah, peluru bedih. Nah, peluru bedih. Tu dia. Tengok-tengok, Masya Allah, ni peluru betul ke? Hok lolok. Betul. Peluru jual kedai rocik. Sebab tu di sana
mereka main senjata. Apa pernah satu kali naik bah, cerita sikit. Naik bah ni 2 kursi boleh duduk. Jadi Pakistan ni dia buka baca surat khabar, dia buka begitu. Tangan dia ni di atas muka hamba lah, sebelah. Hamba pun cuik dia. Bye. Tunjuk tangan dia. Dia pun tengok. Tu dia pakat. Dia kat kota dia. Hamba tengok lah, masya-Allah. Pistol duduk celah pinggang ni. Dia macam di Thailand je. Berkata tikit baik tikit. Acah tu beres lah. Nak buat rapat ke hidung kau. Nak tonyah muka kita lagi lah. Dah berdiri di sini ni. Nak ceritanya betul sungguh lah bila kita tengok, peluru saja ni. Dan dia kedai rucik ni. Jadi nak ceritanya tuan-tuan semua, memang bangsa-bangsa ni, jenis-jenis orang lagu ni dia suka menega. Betul lah Allah SWT sebut bangsa Quraisy ni, orang Arab, dia suka menega. Sebab tu dia berbondong-bondong mereka ni bawa dengan unta. Bila mana asyita wasaif ni, bila musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman. Bila musim panas mereka akan pergi ke Syam, iaitu Syria. Allah SWT bagi keselamatan dalam perjalanan mereka. Tak ada orang kacau. Tu dia kelebihan ni Allah beri kepada mereka. Tetapi Allah SWT tak nak upah apa, tak nak balasan apa. Cuma Allah SWT nak mereka ini falyabudu rabb hadzal bait. Maka kerana itulah mereka hendaklah menyembah Tuhan. Rabb hadzal bait. Tuhan, Rabb ni Tuhan bagi rumah ini, iaitu Kaabah. Kita panggil Baitullah. Baitullah tu bukan Allah duduk dalam tu. Ada orang kata, kamu sembah di Kaabah ni, kamu sembah batu, kamu sembah batu, kamu sembah kain. Tak. Itu adalah kesatuan perintah Allah SWT. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Muhammad, palingkan wajah kamu, tala muka ni untuk nak semaya, untuk sembah Allah. Satukan umat kamu ni dengan menyuruh mereka menghadap ke arah kiblat yang satu. Bukan sembah Kaabah. Jadi hendaklah sembah kepada Rabbah, Tuhan. Rabb hadzal bait, Tuhan bagi Kaabah ni. Allazi at'amahum min ju'. Allah ni allazi ni Allah lah. Allah yang maksud mana dia? Rabb hadzal bait ni Tuhan bagi Kaabah ni, Tuhan ni lah, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Allazi at'ama, yang telah memberi makan kepada kamu. Dia mengurniakan makannya. Makannya Allah bagi banyak. Tuan-tuan semua, hamba ingat, kita ingat bila kita pergi ke tanah Arab ni, penat makannya. Rupa-rupanya bila pergi ke sana tengok-tengok, buah pisang ada, buah tembikai, buah timun ada, buah betik ada. Cuma tak ada durian. Durian tak ada. Hak lain ada belakang, besar pada kita pula tu. Kalau mengingat di Mesir dulu, bunga kubi kita besar ni besar pada kita. Bunga kubi dia bukan besar pada kita, besar talai tu. Sekarang ada daun satu pegang tu bunga kubi, besar bunga kubi, pegang begini kita. Besar talai hak bulat, hak kita makan 7 orang tu dia. Betul lah Allah SWT sebut allazi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengurniakan makanan. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Betul sungguhlah
Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kalau bab masalah beri nikmat ni, Allah Taala guna dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman ni tuan-tuan semua beza dengan Ar-Rahim. Apa beza dia? Ar-Rahman ni makna kasih sayang, Ar-Rahim pun makna kasih sayang juga. Tetapi Ar-Rahman ni sama ada manusia ini sembah Allah tak sembah Allah, mengakui Allah Tuhan ataupun tak mengakui Allah ni Tuhan dia, Allah jamu makan semua. Allah bagi nikmat-nikmat. Kita tengok orang yang tidak sembah Allah, yang tidak mengakui Allah itu Tuhan dia, Allah beri nikmat lebih daripada orang yang sembah Allah. Ramai mana yang kafir kaya. Kafir tu kaya. Sepatutnya kafir ni jangan kaya lah ya Allah. Nah, jangan kaya. Tetapi Nabi SAW ingatkan kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tetapi syurga bagi kafir. Allah beri mewah dulu sebab di akhirat Allah letak dalam neraka. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ajar kita supaya bila kita nak doa, jangan hanya minta dunia, bahkan minta akhirat. Kita nak dunia baik, akhirat pun baik. Dunia ni Nabi kata, dunia jadikan dunia ini mazra'atul akhirah. Ambil peluang, dunia ni adalah tempat untuk kita bercucuk tanam. Kita nak makan bila? Akhirat. Nak ambil keuntungannya, benefit kita nak ialah akhirat. Sekarang ni kita tanam dulu, kita invest dulu. Kita invest. Bagaimana dengan kudrat kita ada? Dengan kudrat Allah bagi kepada kita, kita boleh baca Quran, kita boleh belajar Quran, kita boleh zikir, kita boleh semaya berjemaah, kita boleh mari masjid, kita boleh tolong orang, kita boleh buat baik, kita boleh tutup aurat. Kita invest dulu dengan amal-amal soleh. Nanti di akhirat benefit tu kita akan terima. Sebab itu Allah Ta'ala guna Ar-Rahim. Ar-Rahim ni kasih sayang Allah SWT. Allah akan masukkan dalam syurga, dan Allah SWT akan bagi rahmat kasih sayang Allah. Allah guna sifat Ar-Rahim untuk memberi kesenangan, kenikmatan kepada hamba-hamba yang beriman ketika mana mereka berada di negeri akhirat. Jadi tuan-tuan semua, maka itulah pesanan Allah SWT kepada kita. Hendaklah kita apa bangsa sekalipun, termasuklah Quraisy, mereka tidak akan mulia sekiranya mereka tidak falyabudu rabb hadzal bait. Mereka kena sembah Allah, barulah mulia. Mulia kita tak mulia kita di sisi Allah. Apa ni innama yakhshallaha min ibadil ulama. Di antara orang yang takut pada Allah SWT itu adalah al-ulama. Al-ulama ni di antara orang yang orang panggil orang yang ada ilmu, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan semua, Allah SWT mengangkat kedudukan kita ni tengok kepada kita ni takwa ataupun tidak pada Allah SWT. Maka insya-Allah kita cuba bina ketakwaan kita ni biar sentiasa ada, baik siarinya, malamnya, paginya, petangnya, sentiasa kita takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba rasa sekadar itu dululah pada pagi ini untuk pengajian kita surah Quraisy. Jadi tuan-tuan semua, pada pagi ini selepas ni hamba rasa tuan-tuan tak payah nak saling dengan hamba. Sebab hamba rasa mata ni tak sedap sikit. Jadi pada pagi ni hamba kira book. Mari ni book ingat kepada tua-tua dah mari juga. Jadi hamba mari ni dalam keadaan orang panggil duk beringat dah ni, tu nak kena royak dah. Tak payah sadar dah. Kita duduk jauh-jauh gini tak apa. Jadi pada pagi ni pun hamba maklum dah pihak sekolah, hamba tak pergi sekolah dah, hamba pergi klinik. Nak pergi jumpa doktor dah, nak tanya doktor dah ke mana. Tetapi pada tadi hamba duduk papah dah nak royak tak boleh, masa tak boleh mari. Tapi dia ingat pula
Kita tak marikan nyanyi harap. Jadi pani kena minum buang nak telefon kalau ada emergency lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, insyaAllah kalau keadaannya makin baik, insyaAllah abang akan mari pula lah esok seperti biasa insyaAllah. Jadi abang sekolah tu dulu dan abang ucap tahniah lah kepada tuan-tuan semua kerana pada pagi ni kita sempat belajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairukum, kena ingat hal ni, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu umat aku nak royak, sebaik-baik kamu dalam ramai-ramai tu adalah orang yang belajar Quran dan orang mengajar Quran. Mana orang baik? Orang yang terbaik di antara orang-orang lain. Jadi bila kita ingat semua, bila ada kita boleh belajar lebih kurang, boleh berkongsi, insya-Allah kita cuba bila belajar Quran ni, belajar Quran ni adalah yang terbaik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita baca Quran ni dia tak serupa baca benda lain. Baca Quran satu huruf 10 pahala. Maknanya kita baca alif lam mim 3 huruf bermakna 30 pahala. Kalau kita berwuduk di dalam semaya 100. Kita dalam semaya duduk satu huruf 50. Di luar semaya satu huruf 10. Allahu Akbar. Kalau kita boleh buat zikir qul huwallahu ahad, contoh kita duk ulang, akhirat kita boleh tengok, masya-Allah hebatnya pahala. Sebab itulah rugi orang yang mampu untuk baca Quran dia tak baca, tak ambil peluang. Rugi orang yang mampu belajar Quran tapi dia tak belajar, rugi. Tapi kita ni alhamdulillah kita ambil masa ruang yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Kebetulannya ada, tak kira lah ustaz mana-mana, tak tunggu mana, kita belajar insya-Allah. Mudah-mudahan rutin kita ni ada baca Quran hari-hari insya-Allah. Jadi yang berasa sekolah terudal, Abu ucap tahniah semua kepada yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ni dikira amal soleh untuk kita bawa bertemu dengan Allah, kepada Allah SWT insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.